Okey, kita baca ya. Saya baca, muslimat ikut. Tadi bila baca serentak jadi berterabur sikit kan. Bila baca tu bunyi Arab belaka. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tegak. Kata sekat kat perut suara. Dah makan apa tadi waktu rehat? Kuih. Sekat kat perut tu kan, tu yang jadi. Duduk tegak sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Setiap apa yang kita buat akan dinilai berdasarkan niat. Allah sedang melihat apa yang terkandung di dalam hati. Walaupun zahirnya nampak benar, zahirnya nampak ikhlas, nampak khusyuk, tetapi pandangan Allah menembusi hati kita. Sebab itu kadang-kadang, subhanallah, hati itu, niat itu sendiri lebih kuat daripada amalan. Sesungguhnya hati itu sendiri lebih kuat daripada amalan kita. Masya Allah. Dalam bab ini saya ingin bawakan beberapa hadis yang lain, tapi kita baca dulu. Okey, Nabi sebut setiap perbuatan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas, akan diberi ganjaran sama ada pahala ataupun dosa berdasarkan apa yang diniatkan. Muslimat sekalian, contoh kita nampak ada duit RM100 di tengah jalan. Masa tu tengah sesak pula tu kan, tengah tak ada duit. Tangan yang sama, duit yang sama, tempat yang sama, kita ambil. Pertama niat untuk ambil terus diri sendiri. Apa hukum dia? Pertama hukumnya jatuh haram. Tapi yang kedua, kita ambil, tapi tangan yang sama, duit yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, tapi hanya niat yang berbeza. Niatnya ialah nak ambil duit ni, nak serahkan pada pihak mungkin dekat dengan masjid ataupun dengan surat untuk buat pengumuman. Sebenarnya ada bab hukum hakam berkaitan dengan barang yang hilang, barang yang dijumpai. Kalau makanan, jumpa KFC yang family bucket tu. Lepas tu ada orang tertinggal, tak tahulah kan, contoh tertinggal lah. Jadi kalau kita jumpa, kita tahu dia ada tempoh hayat dia. Mungkin kita tunggu sampai masa kalau lebih lagi tak elok ni. Dalam keadaan tersebut bukan kita terus ambil, sebab mungkin ada orang patah balik. Jadi dibenarkan, diharuskan supaya tidak membazir. Tapi kita pun risau kan, bimbang, kemudian kita tak makan. Mungkinlah daripada buang dan rosak begitu saja, kita bimbang, kita berilah kepada sesiapa yang memerlukan. Kita kata ni saya jumpa. Itu di antara hukum hakam berkaitan dengan makanan yang dijumpai. Daripada rosak, membazir begitu saja. Tetapi perlu diusahakan mencari tuannya dahulu. Sama juga kalau jumpa barang berharga. Jumpa pula golang emas. Tebal pula tu, siap pergi kedai emas. Nak cek, betul tak ni? Masya Allah. Ia sebenarnya ada hukum hakamnya, nilai-nilai tertentu, buat pengumuman dulu. Orang yang jumpa itu, mungkin satu ketika, tempoh tertentu dah buat pengumuman, tak ada siapa yang tuntut, ia boleh jadi hak milik kepada siapa yang jumpa. Tapi ada syarat-syarat. Saya lupa, ini bab fiqh. Ada syarat-syarat tertentu. Jangan terus-terus ambil tindakan ni je terus. Jadi saya sebut tadi tu, contoh jumpa duit, tangan yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi niat yang berbeza telah menjatuhkan hukumnya haram ataupun halal. Harus ataupun haram. Halal ataupun haram lah.
Diambil dengan niat untuk diberikan kepada pihak yang berkenaan untuk dibuat pengumuman, maksudnya dapat pahala. Masya Allah. Betapa besarnya peranan niat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang begitu menginginkan mati syahid, sangat nak, bukan dia main-main, bukan di mulut saja, bahkan kehidupannya pun dia membenarkan bahawa dia nak syahid. Mungkinlah hidupnya berjuang di jalan Allah, buat kerja dakwah, banyak berkorban, banyak mujahadah. Memang selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku mati syahid ya Allah. Mati dalam keadaan berjihad di jalan-Mu. Maksudnya Allah tahu siapa yang nak sesuatu, dia membenarkan ataupun hanya pada lidah. Tapi Nabi bersabda ni, barang siapa yang menginginkan mati syahid, namun akhirnya dia meninggal di atas katil, dia tetap dicatat sebagai mati syahid. Subhanallah. Betapa besarnya peranan niat. Sebab itu niat itu lebih besar, lebih kuat daripada amalan. Sebab ada orang buat amalan tetapi niatnya tak ikhlas, maka amalan itu tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alang-alang hidup kita susah, alang-alang hidup kita lelah, alang-alang banyak musibah, ikhlaslah kita kepada Allah. Kalau kita buat kerja dakwah ke, jadi isteri ke, buat kerja rumah payah, susah payah, ngemah, menyapu, lipat kain, semua itu susah. Semua itu penat. Tapi kalau tidak ada keikhlasan, na'udzubillah, kita hanya berpenat lelah di dunia sahaja. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu kita ni ikhlas tak buat kerja rumah semua ni? Antara ciri-ciri orang yang ikhlas, lidahnya kurang merungut. Dia lebih banyak berdoa. Kan? Maksudnya tengah buat kerja, suami goyang kaki kan, contoh kan. Lepas tu dia sapu tu, semangat pelik pula. Sebenarnya nak peli suami kan. Angkat kaki tu, tinggi lagi, nak sapu ni. Lepas tu, gelak akal tu kan. Lepas tu mulalah dia ngemah rumah tu kan. Suami ni pula tak kerti bahasa. Kan? Dia dengar isi dia basuh pinggan tu kan. Dia kata semangat betul isi aku basuh pinggan. Tu yang kata tu tak kerti bahasa tu kan. Padahal bahasa badan. Padahal isi tu nak marah. Agak-agak kalau buat kerja hempas-hempas macam tu, tinggi-tinggi suara macam tu, dapat apa? Ya Allah, dapat penat. Mungkin taklah berdosa kan, sebab dia penat. Tapi alangkah baiknya terus ya Allah, biarlah suami tak hargai. Ya Allah, Engkau uji aku suami yang kurang rajin. Bukan malas ya. Tak boleh cakap dia pemalas. Sebab mungkin hari tu dia pemalas, kita lupa 2 minggu lepas dia perajin. Masa dia rajin kita tak berapa ingat, masa dia malas je kita ingat. Masya Allah. Sebab itu kan, sebenarnya lelaki yang qawi, lelaki yang kuat itu bukan sadar. Lelaki yang kuat itu dia mampu mengangkat kedua tangannya membuat kerja rumah. Dia kuat untuk mengangkat tangannya untuk sama-sama lipat kain, jemur kain, uruskan rumah tangga. Tapi ramai lelaki kuat sadar tapi tak mampu nak angkat pinggan walaupun satu. Masya Allah. Masya Allah. Sebab apa? Rasulullah SAW kita tahu apa yang tidak ada pada diri Rasulullah. Di medan perang, parlimen perang yang hebat, di hadapan musuh adalah di hadapan musuh adalah seorang yang sangat dihormati walaupun pada patangan musuh. Maksudnya Perdana Menteri, kalau ikut milik negara kita lah, Perdana Menteri yang negara Islam pertama, Madinah. Subhanallah, yang digeruni musuh, kawan dan lawan. Tapi sebaik ia pulang ke rumah, Rasulullah mencabut semua pangkat-pangkatnya. Pulang ke rumah, contoh ada satu ketika Rasulullah pulang, saya tak ingat rumah Sa'udah ataupun rumah Ummu Salamah. Tapi ini antara isi Nabi yang tua, tak silap saya rumah Sa'udah. Dan bila Rasulullah dengar suara Sa'udah menjawab salam dengan lemah, Rasulullah tahu isteri sedang penat. Rasulullah tidak mengharap untuk dilayan, diberikan air dan sebagainya. Apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah terus menyisingkan lengannya, bersedia membantu Sa'adah menguli ataupun menguli gandum, menyediakan untuk makan. Masya Allah, mulianya kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya alif lam qamariyah di situ, ar-rijal bukan khusus, bukan umum, dia khusus kepada golongan lelaki yang tertentu. Ar-rijalu, lelaki-lelaki tertentu yang memenuhi sifat kelakian yang sebenar. Dia lebih kuat, qawi, dia lebih hebat, dia lebih mulia ke atas kaum wanita, ke atas wanita, kerana sebab-sebab tertentu. Dia memiliki sifat kelakian yang sebenar. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan wanita-wanita di sini dikurniakan suami yang qawi dan suami yang
Amin. Suami yang saleh yang akan memimpin kita ke syurga Allah.